Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 3. Hari ini kamu akan bersama dengan saya, Puan Sri Devi, anak perempuan Balakrishnan untuk PDPR Sains. Okey, cuba tengok tajuk kita hari ini. Kita masih di bawah tajuk kemahiran proses sains, iaitu mengukur dan menggunakan nombor dan juga membuat inference. Kalau kamu tengok di sini, cikgu buat kat sini nombor 3, nombor 4. Sebabnya minggu lepas kita dah belajar kemahiran yang pertama iaitu memerhati, kemahiran yang kedua iaitu mengelas dan hari ini kita sambung kemahiran yang ketiga iaitu mengukur dan menggunakan nombor, yang keempat membuat inference. Okey, apakah itu kemahiran mengukur dan menggunakan nombor? Kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, kalau kamu tengok di sini, maksudnya kamu kena membuat pemerhatian. Yang ni kamu dah belajar minggu lepas kan? Macam mana nak memerhati? So, kita memerhati menggunakan nombor dan juga alat berunit piawai. So, alat berunit piawai ni perkataan baru untuk kamu kan? Okey, tengok sini. Okey, ini adalah contoh alatan piawai. Alatan piawai ni maksudnya dalam alat tu kita ada nombor. Dan kita boleh tahu, kita boleh sukat, kita boleh baca berapa nombor dia. Contohnya, yang ni bika. Yang ni kamu boleh perhatikan, boleh kamu nampak di bilik sains. Bika, silinder penyukat. Kalau tengok di sini pun ada nombor. Pembaris, pita pengukur. Okay, di sini ada nombornya. Alat penimbang makanan. Yang ini kamu boleh tengok di mana-mana pasar raya atau tempat kamu membeli sayur-sayuran. Alat penimbang, penimbang berat. Jam randik. Okay, di sini ada nombor. Dan termometer untuk menyukat suhu badan manusia. So, mana-mana alat yang ada nombor, kita panggil dia sebagai alatan piawai. So, cikgu harap yang ni kamu faham ya. Okey, di sini cikgu ada senaraikan beberapa contoh alatan piawai seperti yang cikgu cakap tadi. Dan kamu mesti kena tahu bila kamu menggunakan alat, kena tahu juga unit yang kamu guna. Okey, contohnya jam randik. Jam randik ni jam yang kita boleh mengukur masa. Okey, masa tu diukur dalam unit apa? Saat, minit. Okey, keringkasan dia S. Kalau kamu dapat contohnya kamu tulis 20 saat, tak payah tulis penuh, 20 S. 20 minit, okey 20 M. Okey, pembaris. Okey, kamu semua ada pembaris kan? Okey, pembaris ni contohnya sentimeter. Dalam pembaris tu ada unit piawai dia sentimeter, cm, milimeter, mm. Okey, silinder penyukat. Okey, ni silinder penyukat dia. Yang ni silinder penyukat, bika. Silinder penyukat atau bika. Unit yang kita boleh baca dalam alat ni adalah mililiter. Okey, dan seterusnya alat penimbang makanan. Yang ini alat penimbang makanan. Kita boleh kira dalam gram ataupun kilogram. Okey, so cikgu harap kamu faham yang apa tajuk kita sebentar tadi, mengukur dan mengukur dan menggunakan nombor. Okey, yang kemahiran kedua pula, membuat inference. Okey, ini pun perkataan baru untuk kamu. Membuat inference ni maksudnya kemahiran yang menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, contohnya bila kamu tengok sesuatu benda tu berlaku, kamu buat kesimpulan awal terhadap pemerhatian kamu tu. Itu maksudnya inference. Ataupun kamu menyatakan sebab kepada pemerhatian. Okey, let's say kamu nampak ada seekor ular mati tengah jalan. Itu ialah pemerhatian. Kalau cikgu suruh buat inference, maksudnya kamu kena cari sebab kepada pemerhatian itu. Okey, kenapa ular tu mati di tengah jalan? Jadi inference kamu mungkin kamu boleh cakap ular tu mungkin dilanggar lori. Ular tu mungkin dipukul oleh manusia. Okey, so membuat inference ni maksudnya menyatakan sebab. Kamu kena bagi tahu sebab kepada pemerhatian. Sebab kepada apa yang kamu lihat. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, ini contoh. Okey, kamu sedang tengok gambar ni, apa yang kamu nampak? Pemerhatian kamu ialah budak menangis. So, cikgu minta kamu buat inference. Inference ni ialah memberi sebab. Kenapa budak tu menangis? Tu kamu cakap budak menangis kerana lapar.
Okay, inference ni boleh betul ikut logik. Kamu kena fikirkan ikut logik. Mungkin budak ni dia menangis kerana lapar. Budak ni menangis kerana sakit gigi. Budak ni menangis mungkin kerana dipukul oleh ibunya. Contoh So inference boleh buat banyak. Okey, contoh yang kedua, cuba tengok gambar ni. Pemerhatian dia, apa yang kita tengok ialah tumbuhan ini layu. So, inference dia, kamu kena bagi tahu sebab. Kenapa tumbuhan ini layu? So, jawapannya tumbuhan layu kerana tidak mendapat air. Boleh juga jadi tumbuhan ini layu kerana tidak mendapat cahaya matahari. Okey, boleh juga tumbuhan ini layu kerana tidak mendapat udara. So, ikut logik. Okey? Okey, seterusnya kita pergi pada tugasan untuk minggu ni. Tugasan minggu ni ialah tolong sila jawab soalan dalam buku aktiviti. Buku tu buku warna orange. Muka surat 1 hingga 7. Ada 7 muka surat. Kenapa ada 7 muka surat? Dia adalah latihan daripada kemahiran memerhati sehinggalah kemahiran membuat inference. So, lepas siap, kamu PM pada teacher apa yang kamu sudah siap. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk PDPR minggu depan.